Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq. Wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma binurika ihtadaitu wa bifadlika astaghnaitu wa bika asbahtu wa amsaitu nubi baina yadayka nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, sidang hadirin dan hadirat, para netizen yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wa syukrillah. Sungguh-sungguh kita merasa bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dapat bertemu, apalagi di bulan Ramadan al-Mubarak, apalagi pertemuan ini pada hari Jumaat. Sementara yang kita bicarakan pula adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, hari ini insya-Allah biiznillah saya akan menyambung lagi, berhubung dengan riwayat hidup seorang lagi sahabat yang mulia, yaitulah Abdullah bin Huzafah radhiyallahu anhu. Hadirin sekalian, dalam kita membicarakan akan para sahabat radhiyallahu anhum, hakikatnya tidak ada siapa pun yang dapat melepaskan diri daripada dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena menurut ulama, tiga perkara ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, dakwah, ini merupakan tiga rangkaian yang bergerak terus daripada mulanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul akhir zaman sampailah kepada wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada Rasulullah di sana, pasti ada dakwah. Apabila ada pergerakan dakwah, pasti ada sahabat radhiyallahu anhum. Kerana para sahabat inilah tunjang bagi dakwah, pembantu-pembantu, orang-orang yang menolong bagi menyebarkan risalah ke seluruh alam atas apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
pada suatu masa telah mengumpulkan para sahabat radhiyallahu anhum. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sesungguhnya aku berhasrat untuk memilih beberapa orang dari kalangan kamu menjadi utusan dan pembantuku untuk menyampaikan Islam dan risalah ini kepada penguasa-penguasa ajam, yakni orang-orang yang bukan Arab, antaranya ialah Parsi dan Rom pada masa itu. Maka apabila aku memberikan arahan kepada kamu, hendaklah kamu mematuhinya. Jangan kamu berselisih sebagaimana pernah terjadi perselisihan antara Bani Israel dengan Nabi Isa alaihi salam. Apabila Nabi Isa alaihi salam memerintahkan untuk melakukan sesuatu, mereka menyelisihi pendapatnya. Mereka bertengkar, mereka pertikaikan. Maka aku mohon arahanku ini dipatuhi. Lalu sahabat radhiyallahu an menyatakan, demi Allah ya Rasulullah, katakanlah apa sahaja arahan dan perintahmu. Pasti kami akan akur mematuhi dan melaksanakannya. Inilah menurut Imam Az-Zahabi, bahawa yang namanya para sahabat radhiyallahu anhum, mereka itu ada diikat seolah-olah terkumpul di dalam kalimah Al-Quran, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh. Menurut Az-Zahabi, kalau nak cari sahabat, cari dalam ayat tu. Mereka sangat walak dan tidak pernah mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat dicintai. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menurut kisahnya memilih 6 orang di kalangan sahabat radhiyallahu an untuk diutuskan di negara-negara di wilayah Jazirah yang bukan Arab, khususnya di Parsi dan Rom, dan mereka mematuhinya. Menurut catatan para ulama, peristiwa ini terjadi selepas sahaja termeterinya perjanjian ataupun suluh Hudaibiyah, di mana kita tahu dalam salah satu fasal atau clause yang ada dalam perjanjian itu menyebut bahawasanya antara Mekah, yakni kerajaan kufar yang dipimpin oleh Abu Sufyan, rakan-rakannya dan yang lain-lain ni, tidak akan mengadakan sebarang bentuk gangguan ke atas kerajaan Islam Madinah yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah tentu demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan umat Islam dan negara Islam Madinah pasti tidak akan mengganggu mereka, yakni orang-orang Mekah pada masa itu. Dan itu dimeteraikan untuk tempoh selama 10 tahun. Artinya terjadi gencatan senjata 10 tahun, ceasefire. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam
mengambil conducive situation ini. Ya, suasana yang kondusif, yang aman, tiada perbalahan. Nabi guna sepenuhnya untuk menganjak dakwah keluar daripada wilayah Jazirah Arab. Sebelumnya masih dalam kawasan negeri-negeri Arab yang dekat-dekat aja. Habis jauh pun Mekah ke Madinah, kemudian Mekah ke Taif. Taif pun di peringkat awal gagal. Maka dengan terjadinya gencatan senjata 10 tahun, Nabi menggunakan ianya sebagai titik tolak berdakwah dengan menggunakan surat yang dibawa oleh para utusan yang mulia di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, berdakwah dengan menggunakan surat ini bukanlah kali pertama yang diguna pakai oleh para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam. Kalau kita membaca suratun Namli, kisah Nabi Sulaiman alaihi salam, di sana ada peristiwa antara Nabi Sulaiman dan Maharani Balqis, puteri ataupun raja negeri Sabah di negeri Yaman. Ketika saya di Yaman, saya hanya sempat menjejak sampai ke kawasan Abraha di Yaman itu. Tapi yang ke kawasan Maharani Balqis ni Allah tak izin lagi. Doalah mudah-mudahan mungkin panjang umur insya-Allah saya bercadang nak pergi lagi. Hadirin sekalian, Nabi Sulaiman alaihi salam pernah mengutus surat kepada Maharani Balqis, ajaknya berdakwah kepada dia supaya menyembah Allah, tinggalkan sembahan matahari. Ini ada kisah dalam suratun Namli. Makanya menulis surat dalam bentuk dakwah ini di antara uslub dakwah, kaedah yang boleh diguna pakai. Bahkan al-a'immatun arba', imam mazhab yang 4, di kalangan mereka juga ada yang menerima nasihat daripada beberapa orang ulama yang lain, di mana ulama ni berasa segan nak cakap berdepan, mereka buat surat, mereka hantar dakwahkan. Begini, sepatut jangan begini, beri pandangan cara baik. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakanlah strategi dakwah secara surat ini. 6 orang yang dipilih dihantar ke destinasi masing-masing. Salah seorangnya ialah Abdullah bin Huzafah radhiyallahu an, di mana Abdullah telah dihantar untuk menghadap raja di negara Parsi, hari ini Iran, dan raja yang memerintah pada masa itu namanya Abrawiz menurut dalam catatannya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang sahabat menulis surat bagi pihak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan awal daripadanya lepas bismillah, min Muhammadin Rasulillah ila, disebutlah nama raja yang berkenaan yang diutus dan ditujukan surat kepadanya. Biasanya Nabi akan menulis aslam taslim, Islamlah kamu, nescaya kamu akan selamat. Kemudian nanti akan dituliskan firman Allah Ta'ala, marilah engkau dan aku, wahai ahli kitab, kita bersama-sama
di atas satu kalimah yang diperintahkan oleh Allah untuk kita beriman dengannya. Lagi nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menulis, jika sekiranya kamu menganut Islam, maka bagimu 2 pahala. Pertama, pahala kamu menganut Islam. Yang kedua, pahala yang kamu dapat kerana rakyat bila melihat kamu masuk Islam, rakyat ikut, maka kamu memperolehi 2 pahala yang besar. Biasanya itu di antara yang ditulis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan nanti akan dicop mohon kerajaan Islam Madinah, seal of the God, ya, dicop pakai cincin dia, khataman nubuwah itu dicopkan ke atas surat Muhammad Rasul Allah, ada 3 perkataan berbaris ke bawah, cop hantar bawah. Inilah yang digambarkan oleh salah seorang guru yang saya kasihi, yang sering aja saya menyebutkan namanya. Semoga Allah mengampuni beliau dan meletakkan beliau di dalam syurga. Iaitulah Dr. Abdul Aziz Hanafi rahmatullahi alaih. Dr. Abdul Aziz menceritakan pada saya. Dia kata, Ustaz Saleh, cuba enta bayang seorang sahabat dengan pakaian yang sangat sederhana, diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap akan raja dunia, dan surat tu digulung dan mereka tak buka kecuali dah sampai di hadapan raja yang berkenaan. Katanya arwah guru saya rahmatullahi alaih yang saya cintai, kalaulah sekiranya, kata dia, surat tu disepit di celah pinggang, maka akan dijaga elok-elok, jangan sampai tercicir. Kalau disimpan di celah jubah, maka adalah cara diikat, diletak oleh sahabat, supaya nanti bila sampai aja, masukkan tangan, surat tu ada. Kerana itu dianggap amanah yang sangat besar daripada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata dia, bayangkanlah, kata arwah guru saya, sahabat naik kuda tu seorang-seorang melaut, tengah-tengah padang pasir tu. Tengah hari buta, tengah hari panas tu, gedeguk seorang. Ya? Padang pasir tu melaut seluas-luasnya. Kemudian kata dia, bila datang malam, bulan menyambang penuh, sahabat pun carilah ranting kayu kecil, cucuk untuk buat ikat kuda dia. Atau kalau ada air, kata dia, berwuduk. Kalau tak ada air, bertayamum. Maka mereka mendirikan sembahyang tahajud. Ada 2/3 malam yang akhir. Bayangkan, kata dia, Allahu Akbar seorang-seorang. Kemudian bulan tu menyuluh sahabat seorang di tengah-tengah padang pasir, seperti sebatang lidi yang diletakkan di satu medan yang luas. Subhanallah. Ini yang disebut oleh guru saya. Dan dia biasa kalau dia cerita yang ni, dia akan menangis. Kata dia, besar jasa sahabat yang tidak terbalaskan oleh kita. Hadirin sekalian, lalu teruslah bergerak sahabat yang mulia ni, Abdullah bin Huzafah radhiyallahu anhu, menuju ke istana. Dan Raja Abrawis memang ada di pusat pemerintahannya di sana. Lalu apabila sampai saja di pintu istana, dia ditahan oleh pengawal. Ya, tentunya kerana nak masuk istana.
Lalu ditanyalah dari mana, apa tujuan. Abdullah direct aja menyebut, saya hadir untuk menyatakan Islam kepada raja kamu, menyerunya ke arah keimanan kepada Allah. Saya utusan yang diutuskan oleh Rasul dan ada surat bersama saya. Lalu pengawal beritahu, bak aja surat tu, bagi sini, supaya kami sampaikan kepada raja kami. Lalu Abdullah bin Huzafah dengan tegas menyatakan, demi Allah tidak. Tidak sama sekali. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memesan kepada aku supaya surat ini aku sampai tangankan kepada raja kamu. Bukan kamu yang aku nak berhitung, duduk tepi lalu. Macam tu. Apa yang disebut haibah yang ada pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, hari ini umat Islam ramai. Hari ini masjid banyak. Tetapi satu perkara inilah yang telah hilang daripada umat, iaitulah haibah. Haibah itu semacam telah diangkat oleh Allah, sehingga umat ini tidak dipandang haibah lagi. InsyaAllah kita yakin dengan izin Allah, bila umat murajaah kembali kepada Al-Quran, maka haibah ini Allah akan berikan, insya-Allah. Ya, jadi dia kata, lalu saya nak masuk. Lalu masuklah dia bersama surat. Kemudian ada lagi pengawal, beberapa lapis, sebelum nak sampai ke pintu besar. Itu juga yang dinyatakan oleh Abdullah, saya tidak berurusan dengan kamu, arahan Rasul saya berurusan dengan rajamu, ke tepi. Tu cakap sepatah aja. Akan nak buat keroh melintang tak entah arah, makan pedang. Sahabat macam tu aja. Akhirnya, dengan pertolongan Allah, Abdullah bin Huzafah melepasi semua halangan-halangan para pengawal tadi. Lalu masuklah dia ke dalam dan bertemulah dengan Raja Parsi yang duduk di singgasana. Lalu berlakulah dialog yang ringkas. Kemudian sahabat yang mulia menyerahkan surat itu kepada Abrawis dengan dia menyatakan, wahai raja, sesungguhnya Nabi-Ku mengarahkan agar tanganku sendiri menyerahkan ke tanganmu. Sebab tentunya para raja ni keliling dia kan ramai pembantu, para dayang semua. Sudah tentu ada yang nak gerak masuk, nak ambil. Tapi Abdullah awal-awal menyebutkan. Lalu secara rela paksa lah kita kata. Separuh hatinya dia terpaksa bersetuju dan Abdullah pun bagi. Dikatakan Abdullah memakai jubah yang sangat kasar. Di bahagian luar jubahnya dilapik dengan kain-kain nipis yang buruk. Itulah pakaian dia. Dan sudah tentu jasadnya berdebu. Datang daripada jauh merentas padang pasir ni. Bayangkan dengan Raja Parsi yang ada, dengan keliling semua pengawal dia, apa semua jemaah menteri, bandingkan pakaian aja. Tapi itulah para sahabatnya ada haibah dan iman ni. Sebaik saja surat tu dia baca, baru-baru baca habis saja dia koyak terus. Celaka, kata dia. Katanya Raja Parsi ni. Dia marah menurut ulama kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dulu daripada nama dia. Itu yang dia marah.
Ya, celaka sungguh, kata dia. Mengapa meletakkan nama dia, yakni nama Nabi ni, lebih dulu daripada aku. Siapa dia Muhammad ni? Seorang yang buta huruf. Negeri lembah Mekah pun dulu dia lahir kering kontang. Tak tahu membaca menulis. Dan dia banyak dari kalangan orang-orang yang tidak tahu apa-apa, yang buta huruf juga dengan dia. Tiba-tiba hantar surat, letak nama dia dulu, lebih dulu daripada nama aku. Jadi baginya, raja ni, tu dia anggap macam kurang adab lah, dia marah, dia koyak surat tu, dia lempar. Abdullah bin Huzafah radhiyallahu an, misi dia selesai. Dia pun tak tunggu dah, dia tengok marah ni, dia pun cari jalan. Ya, kerana dalam Islam ni, kalau nampak nak ada mudarat tu, kalau boleh elak, baik elak cepat. Abdullah pun tak tunggu, keluar daripada istana. Lalu dia menunggang kudanya selaju-lajunya menuju ke Madinatul Munawwarah, balik menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Kisra pada masa itu marah dan memerintahkan pengawal-pengawal, sebahagian tenteranya boleh jadi dalam bentuk platoon, kejar Abdullah ni dan tangkap heret depan dia. Lalu mereka hambat, cari merata simpang, merata lorong. Abdullah dah tak ada dah. Ya Allah Ta'ala menyelamatkannya, dia pun telah sampai di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Abdullah telah menceritakan semua peristiwa yang terjadi. Apabila diberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, demi Allah, nanti Allah akan mengoyak-ngoyakkan negeri ini. Dan apa yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi pada zaman Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, di mana negara Parsi dikoyak rabakkan oleh tentera Islam. Itu ada dalam kisah-kisahnya yang panjang. Makanya bilanya tentera-tentera tadi tak dapat tangkap akan Abdullah ni, laporan sampai kata dah terlepas, maka Kisra marah. Lalu dia menghantar surat, kirim kepada wakil dia, seorang gubernur yang berada di negeri Yaman. Dia namanya Bazan. Bazan ini gubernur di Yaman. Jadi dua kerajaan besar masa tu. Pertama Parsi, kedua Rom. Masing-masing ada jajahan takluknya. Maka Kisra di Parsi ni antaranya, negeri jajahan dia ialah Yaman. Dan di Yaman tu ada gubernur. Gubernur tu namanya Bazan. Dan oleh kerana Yaman ni dikira di antara negara yang paling hampir dengan Madinah. Kalau dari Yaman tu naik bas daripada Sana'a, naik bas 2 hari sampai dah Mekah kalau nak buat umrah. Tapi tanggal habislah tulang lutut, tulang bahu kita di lambung naik bas. Jadi dekat Yaman dengan Saudi tu. Bahkan dikatakan dalam sejarah, kalau dibaca sejarah, sebahagian Yaman itu adalah asalnya, sebahagian Saudi itu, belah utara atas tu sebahagian asalnya. Khabarnya wilayah Yaman. Cuma bila Inggeris masuk menjajah, dia buat divide and rule, dia jah peta tu masuk ke Yaman. Sebahagian dilarikan ke Saudi. Saya tak nak orang panjang lah yang tu, wallahu alam. Jadinya, daripada Yaman, dekatlah nak pergi ke Mekah.
Lepas tu Mekah tu kalau gerak pagi sampai dah petang. Ke Madinah tu sehari. Kalau dulu katalah naik kuda, mau sehari lah. Unta sehari lebih sikit kot gitu. Makanya Bazan ni dikira layak sebab Yaman tu dekat. Surat yang dihantar kepada Bazan mengarahkan supaya Bazan pergi ke Madinah, tangkap Abdullah bin Huzafah berserta sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat mudah-mudah angin macam tu je nak ambil Nabi. Dia tak tahu Umar semua ada kat sana. Ya. Maka dia arahkanlah gubernurnya pergi. Bazan sebagai gubernur, dia hantar 2 orang petugas. 2 orang wakil dia lah daripada Yaman. Takkan dia nak turun. Dia dalam istilah mentadbir memerintah ni, dia ada satu istilah lah dia sebut. Let the other do the donkey job. Ya, biar yang kecil-kecil ni bagi orang bawah dia buat gitu. Makanya dia arahkan 2 orang pergi. Maka yang pergi ni pun tidak sebarangan. Dia mesti handal-handal punya. Nak tangkap Nabi dan Abdullah tadi. Pergilah 2 orang ni. Menuju ke Madinatul Munawwarah. Sebaik saja mereka sampai di Madinah, terus kedua-dua orang ni bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyatakan juga kepada Abdullah, dia kata sekarang juga ikut kami. Lalu Nabi kata ke mana? Dia kata ikut kami untuk menghadap raja kami. Ianya transit dululah ke Yaman, lepas tu pergi ke wilayah Parsi. Nabi sallallahu alaihi wasallam senyum aja. Nabi bukan takut pun. Lalu Nabi menyatakan gini, berehatlah dulu. Ya, kamu baru aja sampai. Ya, berehat dulu. Esok kita rundinglah macam mana. Lalu mereka setuju dan malam tu mereka berehat. Diberikan tempat rehat dia. Nah, ini menunjukkan bagaimana ajaran Islam mewajibkan menyantuni tetamu paling tidak 3 hari. Hari keempat itu tamu dah. 3 hari itu kita kena jaga tamu. Ini kaedah menurut syarak. Sebab itulah disebut pada zaman kerajaan Osmaniyah Turki. Saya membaca di dalam sejarah Osmaniyah, ramai juga duta-duta negara asing atau perwakilan dari negara-negara asing yang bukan Islam. Bila ada utusannya, dia jadi ketua delegasi kerajaan, pergi ke Turki. Lepas balik dari Turki, dia akan masuk Islam. Kadang-kadang di Turki itu dia mengucap syahadah dah. Sebab dia terasa dihormati, dilayani lebih oleh negara dia sendiri. Ini dia kaibatan Islam. Dia menyantuni tetamu tu wajib selama 3 hari. Begitu juga dengan utusan. Menurut dalam Islam, utusan tidak boleh dibunuh. Macam mana pun marah, tak boleh bunuh utusan. Macam duta-duta negara asing misalnya. Kita marah ke sebuah negara begitu begini, kita pun serbu kedutaan bunuh dutanya. Bukan saja undang-undang antarabangsa, bahkan lama dah undang-undang Islam tidak membenarkan itu. Bahkan undang-undang yang ada hari ini, hakikatnya menurut syariat Islam. Ketika Islam memerintah dunia dulu. Tak boleh bunuh. Sebab itu habis tinggi aja bagi masa. Dalam masa seminggu atau 3 hari, kamu hendaklah kosongkan pejabat kedutaan dan balik semua. Tutup pejabat kedutaan, itu aja. Bagi juga masa 2-3 hari. Dia nak mengemas apa semua. Ini tolerance. Ya, sifat Islam ini ada mutaghayyirat, ada azimah, ada macam-macam kaedah. Ya, ada tolak ansur, ada tegas. Jadinya, besoknya,
Lepas pagi besok dia datang 2 orang. Dah berehat semua dah, dia pun jumpa Nabi. Belum daripada dia bercakap apa-apa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu, sekarang begini aja. Kamu tak payah ada unsinglah nak bawa aku dengan sahabat aku Abdullah ni balik ke Parsi. Raja kamu, Raja Parsi itu, sudah pun dibunuh oleh anaknya. Anak dia bernama Syirwan. Syirwan ni, tak tahulah dia tak sabar ke nak merintah. Yalah ni, soal kuasa. Dia cari jalan, tak ada racun apa, tapi dia bunuh ayah dia. Mati. Maka Nabi SAW beritahu kepada 2 orang wakil ni, sekarang begini aja. Terus ada unsinglah nak bawa aku pergi ke Parsi. Raja kamu telah dibunuh. Syirwan, anak dia yang bunuh dia tu dah naik menjadi raja. Dan aku cadangkan kamu berdua pergi balik ke Yaman, bagi tahu ke Bazan, Gubernur Yaman. Beritahu ke dia, kata aku ajak Islam. Ajak masuk Islam. Sebagaimana aku mengajak kamu masuk Islam. Pergilah bagi tahu ke Bazan. Tiba-tiba mereka beritahu. Dia berita pun sampai kepada Bazan bahawa Raja Parsi telah dibunuh. Lalu Bazan bagi tahu kepada 2 orang wakil ni. Dia kata tunggu beberapa hari sehingga kita dapat mengesahkan berita. Ya, kerana pada masa itu soal jarak ya, kenderaan tidak sama macam sekarang. Masa tu nak naik kuda entah berapa hari, seminggu baru sampai. Tunggu lah. Menurut riwayat, masuk hari ketiga, maklumat sampai. Surat dikirim oleh Syirwan kepada Bazan di Yaman, menyatakan ayahku telah aku bunuh dan aku telah naik menjadi raja sekarang, dan hendaklah kamu tunduk dan patuh kepada aku. Sesungguhnya aku telah menawan perempuan, orang-orang tua dan kanak-kanak. Kamu hendaklah memberikan ketaatan kepadaku. Sampai surat daripada kerajaan baru ni. Lalu melihat kepada isi surat tu, salah seorang di antara 2 wakil tadi menganut Islam. Terbukti benarnya apa yang diucap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ianya mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan perkara-perkara kita sebut futuristik. Ya, banyak benda-benda ke depan, bab hari kiamat belum berlaku, Nabi dah menceritakan segala-galanya. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, apa yang menarik juga berhubung dengan Abdullah bin Huzafah ini. Nah, ini banyak diceritakan dalam kebanyakan kitab-kitab Hayatus Sahabah. Iaitulah kisah masyhur yang berlaku pada zaman Saidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, di mana dikatakan pada tahun yang ke-19 Hijrah, Umar radhiyallahu an menghantar pasukan tentera. Ini masa pemerintahan dia dihantar pergi untuk melakukan ekspedisi menakluk wilayah. Ini dalam Islam, kalau dirujuk dalam kitab, ada 2 sebenarnya gambaran jihad. Yang pertama, iaitulah berjihad kita mempertahankan diri. Dia mempertahankan diri kerana diganggu, diserang, maka diisytiharkan jihad kerana serangan tentera asing. Ini satu. Satu lagi jihad yang
dibuat oleh sahabat radhiyallahu anhum. Yang ni hampir hilang hari ni. Iaitulah sahabat sering menyediakan pasukan-pasukan tentera atas sebab-sebab munasabah dengan prinsip Islam dan syarak, masukkan tentera, beri amaran, masuk Islam, kalau tidak, bayar jizyah. Dalam keadaan hina, bayar jizyah ke kami. Tak mau juga, kami perangi dan takluk kamu. Ini juga jihad. Yang kedua ni, macam dah hilang, tak ada dah lagi. Sebenarnya sepatutnya ini juga mesti ada. Sehingga orang-orang yang bukan Islam sombong itu, merangkak hina datang bayar jizyah pada kita. Ini kalau kita baca dalam Babul Jihad. Bukalah kalau tak percaya. Dicatat ulama. Hadirin sekalian, makanya diperintahkanlah zaman Umar itu. Kita tahu banyaklah ketemukan tentera. Itu kalau sudah tahun yang ke-19 Hijrah, bermakna sekitar tahun ke-7 atau ke-8 pemerintahan Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Karena Umar, dia menjadi khalifah tu selama 10 tahun aja. Lepas tu dibunuh dan mati syahid, wafat. Baik. Hantarlah tentera ke sana, ke sini, macam-macam rata-rata tempat ni. Ekspedisi tentera. Maka terjadilah satu pasukan pergi dan bertempur dengan tentera-tentera Parsi. Lalu 300 daripada kalangan sahabat tertawan. Dalam 300 orang ni, salah seorangnya ialah Abdullah bin Huzafah radhiyallahu an. Dan dia sudah tua masa itu. Tua dah. Tapi dia ikut juga pergi. Bila tertawan, dipenjarakanlah mereka lebih kurang 300 orang ini. Raja Parsi ini, sebagai raja yang memerintah, dia menerimalah laporan-laporan daripada medan perang ini. Dan banyak laporan yang dia dengar menakjubkan hati dia. Antaranya keberanian para sahabat ni. Yang kedua, keikhlasan mereka berjuang. Yang ketiga, kesungguhan mereka berjuang. Yang keempat, semangat berpasukan. Banyak benda lah. Yang kelima, mengharapkan akhirat, tak menengok kepada harta-harta ghanimah ni. Banyak laporan sampai. Maka dalam diam, terasa kagum di hati raja yang berkenaan. Lalu dia mikirkan, lebih baik aku buat siasat sendiri. Boleh jadi laporan tu tak betul nak menyedapkan hati dia aja. Namun kalau betul, dia rasa dia perlukan bukti. Makanya, dia memerintahkan seorang daripada 300 tu tangkap, keluarkan dari penjara, bawa jumpa dia. Adalah di satu kawasan dewan. Dia tempat-tempat penyiksaan ni. Aku nak tes, aku nak tengok dia. Dan dia beritahu, kalau nak ambil, cari yang paling tua. Ianya menunggu hari nak mati je. Yang tu ambil. Kerana kalau orang tua ini boleh jadi kan, kalau digetak-getak, takut dia. Dia nak tengok macam tu lah. Jadi dalam ramai itu, yang paling tua ialah Abdullah bin Huzafah radhiyallahu an. Lalu digantai dan diheretlah dia di hadapan Raja Parsi. Duduk, kalau ikut dalam beberapa riwayat, berlaku macam negotiate lah, dia pancing. Ya, berkata Raja Parsi ni, dia kata untuk pengetahuan kamu semua 300 tu kami akan bunuh. Hari demi hari akan ada yang mati dibunuh.
Jadi saya suruh keluarkan kamu ni pasal kesian. Kamu ni dah tua dah. Jadi saya cadang begini. Kamu boleh memilih mana yang kamu nak. Saya tak paksa semua. Tapi kamu boleh pilih. Pertama, tinggalkan agama Muhammad. Mari masuk Kristian. Agama yang aku anuti. Karena dalam Injil pun ada cerita Nabi Isa semua. Apa masalah? Boleh aja. Abdullah bin Rawaha menyatakan demi Allah, kalau saya diberi nyawa yang banyak, beberapa kali mati dan hidup balik, saya takkan menganut Kristian ataupun agama yang kamu pegang sekarang ini. Dia kata jangan buat macam ni, kita negotiate ni. Nego elok-elok. Kamu tu dah tua. Jangan buat berdegil apa semua. Tapi tak apalah. Boleh jadi kukuh sangat akidah kamu. Saya cadangkan tawaran yang kedua. Saya bagikan harta-harta yang saya ada kepada kamu. Ada menceritakan di Madain, Bandar Madain itu, bila tentera Islam sampai, masa yang akhir zaman, Umar merintah tu tumbang Madain tu, yang memerintah Raja Yazdajrid. Dia tak sempat larikan semua harta dia. Ada sebahagian tertinggal dalam satu bilik, dan ada seorang ulama hari ini buat kajian sejarah, yang baki tertinggal sikit dalam bilik tu. Nilai hari ini 300 juta USD. Tu kaya rayanya Raja Parsi. Katanya raja ni begini. Kamu tinggalkan aja akan Islam bersama dengan saya, ambil separuh harta yang saya ada. Ambil. Kamu kaya raya nanti. Tadi saya offer masuk Kristian je, kamu tak nak. Tak apa, yang ni masuk je, ambil harta separuh. Lalu Abdullah menyatakan, apalah bandingnya daki harta dunia ni dengan syurga yang dijanjikan oleh Allah kepada aku. Mula merah anak hati Raja Parsi. Lalu dia beritahu lagi, ini yang akhir. Jangan buat kepala angin kamu nak tolak tak entu arah. Lepas pada ni, malu dapat, sakit pun dapat. Gitulah dia marah. Lalu dia tawarkan kerajaan dia bagi dua. Kamu separuh jadi raja, separuh lagi aku. Bukan di Parsi aja. Mana-mana wilayah-wilayah jajahan takluk, itu pun kita bagi dua. Lalu Abdullah mentertawakan dia, dan Abdullah menyatakan demi Allah, apalah dibandingkan kerajaanmu dengan kerajaan Allah yang lebih kekal abadi. Saat itulah dia jatuh, dia rasa jatuh hai muka dia. Lalu dia kata tak apa nak buat degil ya. Baik. Diperintahkanlah dibawa kawah yang besar. Ada riwayat menyatakan diletakkan minyak. Lalu dinyalakan api sebesar-besarnya. Setelah minyak tu menggelegak, diambil seorang sahabat daripada penjara tahanan tadi, dilempar. Elok baling je zuk, timbul tulang. Hancur habis daging saya. Kata Raja Parsi macam mana? Saya kalau buat 3 kali aja. Orang ketiga kamu. Mikir elok. Dia kata aku lebih reda mati daripada menerima tawaran karut kamu. Lagilah marah, dia kata ambil seorang lagi. Baling. Bila dibaling, masuk je timbul tulang. Habis daging. Punya panasnya minyak yang berkenaan. Lalu ditanya lagi pada Abdullah bin Huzafah. Bagaimana? Dia kata tak. Aku lebih memilih untuk mati bersama Tuhan. Kata bangsa jenis orang tua degil. Tak sedar ke diri macam-macam lah. Dia kata kamu, aku takkan pakai lempar macam tu aja. Sebab cepat mati nanti. Tapi aku tetap buka peluang pasal kesian. Kamu tu orang tua. Lalu diikat kaki Abdullah bin Huzafah
digantung, tali tu gantung kata kat siling. Kawah tu di bawah. Lalu diturunkan sikit, berhenti. Dia duduk kepala ke bawah, kaki tikak ke atas. Macam mana? Bersetuju atau tidak tawaran aku? Dia kata tak. Turunkan sikit lagi. Tanya lagi, dia jawab tidak. Turun lagi, tetap tidak. Diturun sikit-sikit. Akhirnya, minyak yang menggelegak tu, dengan ubun-ubun kepala, Abdullah tu ikut ceritanya sikit lagi dah nak sampai dah. Kalau sekali lagi lepas dia habis. Pada masa itulah menangis Abdullah bin Huzafah. Melihat dia menangis, gembiralah Raja Parsi ni. Lalu dia menyatakan, angkat naik. Kalau dari awal mula tadi mengakukan senang, ni dah kena seksa sahabat kau pun dah mati 2 orang. Aku ikat nungging ke bawah, turun-turun sikit-sikit baru menangis. Dia dari tadi senang didudukkan dia dan dibuat tawaran, berbincang balik. Di antara soalan raja yang awal, itulah lain kali kalau saya bagi tahu, terima cepat. Jangan sampai menangis. Buruk benar rupa orang tua menangis, gitulah. Tahu pula kamu menangis. Ni. Gitu lebih kurang dia cakap. Lalu Abdullah bin Zuhafah, Huzafah menyatakan, Abdullah bin Huzafah radhiyallahu an menyebut, demi Allah wahai raja, saya tidak menangis kerana takut saya mati dicelup dalam minyak itu. Tapi saya sedih sebab ada 2 orang yang mendahului saya untuk mati syahid. Saya yang ketiga. Sedangkan saya mahu, sayalah yang pertama dilemparkan untuk mendapatkan syahid pada jalan Allah. Itu yang saya tangiskan wahai raja. Tersayat hati raja. Tersentak dia. Pada tahap inilah baru dia terlihat alangkah haibatnya iman para sahabat radhiyallahu anhum. Barulah dia percaya laporan-laporan tadi yang diberikan oleh pegawai-pegawai dia tu. Lalu dia menyatakan, sesungguhnya tersentuh hati saya. Dan saya ambil keputusan, bebaskan kamu, pergilah, kamu baliklah ke Madinah. Lalu Abdullah dengan pantas menjawab, demi Allah tidak. Sesungguhnya kami diajar berjemaah. Sama ada hidup beramai-ramai sekali balik. Atau mati, masukkan saya sekali kembali. Biar saya mati sekali dengan sahabat-sahabat saya. Maka terlebih lagilah kagumnya raja yang berkenaan melihat akhlak keberanian para sahabat. Itu Abdullah bin Huzafah yang tua tu. Terus ada imbas lagi yang muda, Umar, Ja'far apa semua tu. Lalu dia kata, kalau begitu baiklah. Ni hati. Ya, hati ni bila terkagum sesuatu, dia jatuhlah. Dia akan tunduk. Saya bersedia membebaskan semua, termasuk kamu, baki 300 tu baliklah ke Madinah. Dan menurut riwayat diserahkan kuda, dihadiahkan mana yang tak ada. Tapi dengan satu syarat, kata raja. Katanya Abdullah bin Huzafah, apa dia syarat? Dia kata syarat dia, kamu hendaklah mencium dahi aku, kata raja. Jadi bagi orang Parsi tu macam tu ke satu penghormatan. Macam kesal bagi dia tu, tolonglah cium dahi aku, aku tarik baliklah. Semua perbuatan aku macam itulah. Bagi Abdullahnya, ialah takat cium dahi dia pula dah tua, dahi pun dahi lelaki. Tak ada menyanggah syarat. Tapi dari segi alat, dari segi hasil pula, 300 tu sahabat boleh lepas balik. Apa bendanya takat cium, apa barang, tak ada hal. Ni kalimah apa barang ni, Ustaz kita lah, Nazmi Karim Smackdown.
Jadinya dia pun bersetuju diciumnya dahi Raja Parsi ni. Kemudian dia arahkan pengawal beri kuda mana yang tak ada dengan pakaian baik dan dilepaskan mereka pulang dengan penuh kehormatan. Ini menunjukkan berjihadlah. Ikhlaslah dalam jihad. Karena orang berjihad pasti akan diberikan kemuliaan oleh Allah. Mana ada orang berjihad hina? Tidak ada. Dia akan mulia. Percayalah. Banyak riwayat lain lagi. Lalu sampailah pasukan ni di Madinah. Dan disambut oleh Umar Ibn Khattab dan penduduk-penduduk Madinah. Lalu Abdullah bin Huzafah radhiyallahu an menceritakanlah kepada Saidina Umar semua perihal kisah. Lalu kagum Saidina Umar. Lalu Umar yang menjadi khalifah masa itu bangun. Menyatakan, wahai Abdullah, izinkan saya mencium dahimu. Kerana saya lebih layak untuk menciumnya. Abdullah membenarkan. Lalu Umar mendekat memeluk dan mencium dahi Abdullah bin Huzafah. Kemudian Umar menyatakan semua orang-orang Madinah yang lelaki berbaris. Dan seorang demi seorang salam, peluk dan ciumlah dahi Abdullah bin Huzafah. Lalu mereka melakukan. Nah, asar sahabat ini menunjukkan bahawasanya menghormati orang yang berjihad, menghormati orang berilmu, orang yang alim, boleh dibuat sampai ke tahap kita cium tangan dan mencium kening dahi. Saya tidak tahu contoh lain. Tapi yang saya lihat dan tuan-tuan ibu-ibu para netizen juga boleh melihat dalam viral, gambar-gambar yang diviralkan. Bagaimana Tok Guru Haji Abdul Hadi Awang, Presiden PAS, kalau bertemu dengan arwah Tok Guru Aziz rahmatullahi alaih. Tok Guru Haji Hadi pegang bahagian belakang kepala Tok Guru Aziz tu, tarik pelan-pelan, cium kening dia. Ini adalah amalan mulia yang dibuat oleh sahabat dan orang-orang yang alim. Jadi kalau kita rasa kasih pada sahabat, sayang dengan anak isteri, cium dahi dia. Itu merupakan perkara baik yang menghubungkan kasih sayang dan ukhuwah Islamiyah. Itulah Abdullah bin Huzafah radhiyallahu an, beberapa petikan daripada kisah dan peristiwa dia. Dan esok insya-Allah biiznillah jam 3 petang nanti. Besok tunggu dulu ya. Nanti saya keluarkan jadual saya nanti. Malam nanti mungkin saya boleh keluarkan dah jadual. Karena besok Sabtu, Ahad, 9 dan 10 hari bulan kita ada program besar-besaran. Tapi tak berimpun. Di keseluruhan 3 dun dan Parlimen Gombak menghantar dan memberikan sumbangan kepada fuqara wa masakin. Ya, atas nama muafakat nasional di Gombak. Itulah kalau Allah izin ada rezeki sumbangan-sumbangan daripada orang ramai, itulah kami belikan barangan apa semua tu. Jadi besok saya pun tak pasti sama ada pagi sampai ke petang ke, atau pagi saja ke, atau mungkin mula petang ke, sebab petang atau pagi kadang pun hujan. Ya, jadi saya dah bincang dengan jawatan kuasa kemarin supaya mereka tetapkan masa tu. Tarikh tentu dah 9-10 esok lusa. Jadi masa. Kalau pagi insya-Allah petang kita jumpa. Kalau petang nanti saya tetapkan. Mungkin pukul 12 tengah hari hingga 1 ke, tengok dulu. Tuan-tuan hanya perlu tengok Facebook saya. Ya, saya akan masukkan nanti iklannya. Jadi itu saja untuk hari ini. Dan pagi ini, pagi kemuliaan keberkatan bagi Tuan Guru kita, Adil Ustaz
Ismail Qamus rahimahullahu ta'ala. Semoga dikasihi oleh Allah, yang telah meninggal dunia malam tadi dan disolatkan jenazahnya tadi di Masjid AU5 di Keramat. Subhanallah, semua orang yang pergi boleh melihat dalam suasana COVID, kita jaga jarak dan kita patuhi apa yang sepatutnya untuk dilakukan. Allahu Akbar, manusia datang melimpah-limpah menyembahyangkan jenazahnya. Yang dalam masjid habis kena keluar. Di luar masjid ada di atas jalan raya. Yang tu habis keluar. Yang di tepi jalan berbaris panjang masuk pula. Kemudian di belah padang ada pula. Habis di padang keluar, yang mengeliling tepi padang tu masuk pula. 3 tempat serentak buat sembahyang sunat jenazah tadi. Adapun dalam masjid, luar masjid kosong. Di luar tu hanya keluarga dia. Ya, jadi dibuat tu dengan jarak yang spesifikasi menurut Kementerian Kesihatannya lah. Jadi serentak di atas jalan, di luar pagar masjid, Allah. Di dalam ruang masjid di belah kiri di luar, lepas tu kat satu padang tepi tu. 3 serentak. Habis keluar masuk yang lain. Saya tak tahu berapa kali. Saya kebetulan dapat rezeki kali pertama. Dan Allah Ta'ala izinkan habis je, saya terus balik. Kerana polis pun tak benarkan pergi ke perkuburan. Saya kira sudah selesai. Maka mari kita doakan insya-Allah. Berkatnya meninggal hari Khamis malam Jumaat. Hari Jumaat malam tadi 12.30. Dah kalau maghrib semalam pun, kalau ikut ahli tarikat tasawuf, asar tu kira dah nak masuk dah Jumaat dah. Jadi meninggal hari Jumaat. Ramadan al-Mubarak. Masya Allah, tabarakallah. Itu tanda ya orang-orang alim. Diterima amalnya subhanallah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kalau sayang ke Ustaz Ismail Qamus dan semua tuan-tuan guru yang dah meninggal dunia, apa aja ilmu yang kita dapat dari dia amalkan. Maka dia menumpang makan pahala hasil usaha amal kita buat, yang kita belajar daripada dia. Dan doakan dia. Mari kita sudahi dengan tasbih kifarah suratul As dan bacaan doa. Kemudian kita mulakan dulu dengan Fatihah. Kita hadiahkan kepada beliau. Mudah-mudahan Allah merahmatinya. Dan esok jamnya saya beritahu kemudian, kita akan membicarakan berhubung dengan Amru bin As radhiyallahu anhu. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa 'amilus solihat. Wa tawasaw bil haqq. Wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu qabla ar-ridha walakal hamdu ba'da ar-ridha walakal hamdu idza radita 'annan da'iman abada. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq.
wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.